jangan lupa tetap melakukan senaman di rumah. Sekurang-kurangnya berapa kali kelas? Ada belajar tak? Berapa kali seminggu? Berapa kali seminggu? Ada yang tahu? Semua pergi makan nasi ke ni? Senaman berapa kali seminggu sekurang-kurangnya? Tak ada yang nak jawab. Iyad, Iman, Ilham Iman, Zahira, Nur Fatin Fatini, tak pernah tengok ke iklan dekat TV? Alah, saya sekarang dah tak tengok TV kot. Okay, berapa kali dalam seminggu kita digalakkan bersenam? Siapa tahu? Siapa tahu? Tak ada yang tahu? Semua tinggal laptop, tinggal handphone ke ni? Main game ke dia orang? Atau tak tahu? Tak tahu. Tahu. Tu Hasif tahu. Cikgu 30 minit sehari. 30 minit sehari, sekurang-kurangnya berapa kali seminggu? Sekurang-kurangnya mengikut saranan Kementerian Kesihatan. Ilham Iman dah betul dah 30 minit tu. 3 hingga 5 kali. Nurul Zahira. Okey. Ada juga yang tahu sekurang-kurangnya 3 hingga 5 kali. Setiap sesi tu 30 minit. Sekarang macam-macam kita boleh melakukan senaman Sekarang yang viral di media sosial adalah jump rope. Okey. Okay, kita masih menunggu kawan-kawan lain. Okey, sambil-sambil tu kita tengok dululah perlawanan badminton Cikgu stop share ni jap. Kita mula duduk dalam 2 suku lah. Sambil-sambil tu cikgu share antara koleksi perlawanan yang menarik. Kita santai-santai saja, jangan serius-serius saja PJ ni. Kita release tension. Mungkin hari ni dah belajar subjek-subjek berat. Okey, nampak tak tu? Sekejap, kita buka. Ada nampak paparan sekarang, paparan YouTube? Nampak cikgu. Nampak, alright. Okay, kita tengok dulu sementara menunggukan lagi 5 minit. 5 minit kita mula. Ini dia Lindan. Okay, jadi paparkan top 20 antara perlawanan rally menarik lah. Okay, itu dia. Ini dinamakan rally bila tu serangan balas berlangsung dengan tempoh yang lama, kita panggil rally. Unbelievable. Mixed double. He produced a little bit of Houdini. Okay. Dia tadi. Behind the back. Korea. Okay, ditangkap dah banyak lagi sebenarnya aksi-aksi menarik yang mesti dapat ni mix double lagi. Service over. Nampak tu. Sambil terbaring boleh ambil. Okay, lagi kita tak sejar rally yang seterusnya. Jump fitness angkat. I can't believe it. Can't believe it. Okay. Jump, twist his body. Orang yang ada masalah sakit jantung ni tak lakukan sampai kita. Ini sangat menarik,
Alright, sekarang 2:13, lagi 2 minit kita tunggu. Kita pula. It's incredible. Oi! Ooh. I think he hit her. Tidak. No, she's all right. I don't believe this. I don't believe this. Well, that is it, Rally. Look at this. Oof. Ay, tak kena kepala kawan tu. Yeah. Look at Rally ni, panjang rally 37 bulan. Look how much power. Oh, correct now, sir. Okay, mix double juga. Itu lelaki open. Oh, lelaki rupanya. I don't believe it. I do not believe it. Alright, kita dah 5 suku, okay. Kita tengok sikit saja. Boleh search sendiri di YouTube lah. Cari aksi-aksi rally yang menarik. Okay. Okay, kita ada sekarang. Oh, ramai juga hari ini. Mana dah angkat tangan 5A? Angkat tangan 5A. Berapa ramai? 1, 3, 4. Okey, lagi siapa lagi? 5G? 5G? 5G, 4, 5, 6. Oh, ramai. Okey. 5H. 5H. 5H ada 2 lagi. Ya, Ilham tersilap dengar kot. 5H. Iyat seorang Iyat. Iyat seorang je. Aduh, apa nak jadi kawan-kawan awak ni Iyat. Lagi dah tu. Okey, tak apa. Kita santai-santai saja hari ni. Kita tengok topik badminton. Topik badminton. Kemahiran badminton. Okey, sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat petang. Okey. Kita mulakan kelas pada petang ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Okay, so suara clear mic clear. Tak suka sangat guna yang ni saja nak test. So kita nak santai-santai kita jangan stres-stres sangat hari ni. Kita nak lihat bagaimana asas badminton. Okey, sebelum tu siapa yang minat dengan permainan badminton? Angkat tangan. Ada tak? Berapa ramai minat? Tika. Lagi seorang je yang minat dengan permainan badminton. Rasyika ramai. Okey. Dan persoalannya berapa ramai yang tahu bagaimana kaedah dan cara yang betul, bagaimana undang-undang dia, kan? Okey. So itu persoalan dia dan insya-Allah kita tengok serba sedikit hari inilah. Okey, kita tengok serba sedikit hari ini setakat mana yang boleh. Nak cover semua memang tak boleh lah dalam masa tak sampai sejam ni. Okey, jadi kita touch and go macam tu. Okey, so nampak sekarang paparannya. Okay, Datuk Lee Chong Wei tengah jumping smash. Jadi hari ni insya-Allah kita nak lihat dua benda hari ni. Satu kemahiran asas dan peraturan. Peraturan ni pun tengoklah kalau nak tengok detail ke tak tengok detail. Kita sentuh sikit-sikit je sebab masa kita singkat. Okay, kita tengok antara asas lah, asas yang paling penting. Okey, sebelum kita masuk kepada dia punya kaedah, kita berkenalan dulu. Jadi dikatakan permainan badminton ini berasal daripada India dan diperkenalkan di England oleh askar Inggeris yang bertugas di India. Okey. Jadi dikatakan berasal daripada India, tapi sekarang yang jagohnya biasanya daripada China, Malaysia dan Denmark kan. Jarang kita tengok daripada India. Okey, kemudian persekutuan badminton antarabangsa
IBF, rasanya WBF sekarang kan. Yang bertanggungjawab, mungkin pada masa dulu IBF yang bertanggungjawab menguruskan pertandingan badminton di peringkat antarabangsa telah ditubuhkan. So ni asal usulah IBF. Sekarang WBF pada tahun 1934. Okey. Okey, jadi kenal tak perkataan Thomas ni. Sir George Thomas. Ada piala apa? Siapa yang tahu? Yang dinamakan dinamakan atas nama Sir George Thomas ni. Siapa tahu piala apa? Tadi ramai yang minat. Piala apa? Senyap pula. Piala apa? Ada kat bawah tu. Piala? Piala Thomas. Piala Thomas. Okey, susah sangat jawab kan. Mungkin dah lama tak dengar Piala Thomas ni. Sekarang cuma sekarang kita tak pasti 3 tahun ke 2 tahun sekali sekarang. Okey, so Malaysia pernah memenangi pada tahun 1992 kalau tak silap. Okey, diketuai oleh adik-beradik, anak-anak sidik tu okey. So ini sejarah dia lah. Okey. Malaysia pula, Persatuan Badminton Malaysia, BAM, Badminton Association of Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1912. Okey. Antara persatuan yang terawal ditubuhkan di dunia. Okey, jadi itu adalah antara sejarah dia. Okey. So jadi ini adalah keperluan dan peralatan untuk permainan badminton. Okey, jadi ini adalah keluasan gelanggangnya. So kalau kita tengok sini ada double line kan, ni. So yang 5.81 meter ni untuk single kan. Jadi kalau untuk double full lah. Full 6.1 6.1 itu untuk double. Okey. Dan dia punya panjangnya 13.4. Panjang sama untuk double ke single tetap sama. 13.4. Dia tak ada kat sini keluar bagi single, tak ada, tetap masuk. Yang bezanya dia punya lebar. Kalau double dia full court. Itu 6.1. Single tadi dia ada petak kat sini ni. Dia ada jurang kat sini untuk single. Dah sorang-sorang kan, kalau luas penat pula. Okey, seterusnya ini dia bulu tangkis. Jatuh. Okey, bulu tangkis ataupun shuttlecock. Okey, diperbuat daripada, siapa tahu daripada apa ni? Siapa tahu daripada bahan apa? Tak ada jawapan. Tak ada peminat setia badminton dekat sini. Tak ada jawapan. Shuttlecock daripada apa? Bulu gagak. Bulu. Bunyi ni sebab tak ada jawapan. Bulu gagak nanti shuttlecock warna hitam. Okey. Cikgu bagi awak peluang untuk Google daripada apakah bulu tangkis itu okey, tapi sekarang dia ada yang sintetik punya sekarang. Tapi yang dahulunya awak boleh cuba cari daripada apakah, carilah sikit kan, semua cikgu nak bagi. Okey, kemudian kita ada raket. Cikgu buat ada raket. Okey, cikgu buat ada raket. Kemudian kita ada tiang dan jaring badminton. Kalau tak ada ni tak boleh jalan lah. Okey, dan tinggi jaring 1.55 meter. Tinggi di tiang. Di tiang ni maksudnya sini. Di hujung ni. 1.55. Di tengah ni dia rendah sikit. Sebab dia macam apa tu panggil? Melendut ke apa dah. Dia tak tegang kan. Kat bawah, kat tengah tu dia rendah sikit. Jadi situ 1.524. Okay, sikit je bezanya. Alright. Jadi bagaimana badminton dimainkan? Okay, jadi ada dua jenis iaitu permainan perseorangan, iaitu single, dan juga bergu double.
Okey, dan untuk permainan persorangan, dia ada persorangan lelaki, maksudnya lelaki lawan lelaki lah. Dan juga persorangan wanita, wanita lawan wanita. Tak ada lelaki lawan wanita. Tu kalau ada tu mungkin apa tu main seronok kan. Mungkin adik-beradik. Okay. So di peringkat pertandingan tak ada. Kalau lelaki. Cuma untuk beregu, kita ada beregu lelaki, kita ada beregu perempuan, beregu wanita, dan kita ada mixed double, beregu campuran. Okay, yang Malaysia itu tak dapat pergi ke peringkat seterusnya kan. Walaupun sebelum ini Olimpik 2016 mereka berjaya mendapat pingat perak kalau tak silap Goh Yulin dengan siapa nama lelaki tu. Okay, seterusnya sistem kiraan mata. Okay, yang terkini adalah 21 mata rally, the best of 3 games. Maksudnya, kalau tengok badminton hari tu kan, antara yang beregu tu, main 3 set kan. Okay, yang mana set pertama kita set pertama kita kalah dulu ke? Lupa dah. Set pertama kita menang, set kedua kita kalah, set ketiga pun kalah. Beregu lah. Beregu. Yang tempat ketiga. Ganser tu, bukan yang single. Oh, set pertama kalah, set kedua menang, set kedua pun menang. Oh, okey, hebat. Yang mula-mula cerita tu pasal Lee Zijia kan. Yang mula-mula menang, kita dah seronok lah dia menang 15-8 kalau tak silap, under 10. Tiba-tiba masuk game kedua dan game 3 paling teruk lah. Itu sebab psikologi dalam permainan badminton yang peringkat tinggi tu macam tu lah. Lagi-lagi sebab dia adalah player yang baru, muda. Tekanan bermain di Olimpik ni sangat tinggi. Okay, jadi itu kita tengok dia punya pressure lah. Tetapi itu pengalaman yang bagus lah. Kita sembang-sembang sik. Dan yang beregu kita hari itu berjaya memenangi Ganser. Okey, tersambung. Mata akan diberikan kepada mana-mana pemain pihak yang memenangi rally. Tadi kita dah lihat awal video tadi kan. Yang memenangi rally ni maksudnya shuttle tu jatuh tempat lawan, masuk, kita dapat mata. Okey, untuk tamatkan permainan yang 3 ni. Perbezaan 2 mata diperlukan untuk menang. Perbezaan 2 mata diperlukan untuk menang. Jika tidak, permainan akan diteruskan. Maksudnya, sekiranya dah sampai 20 kan. Kita nak habiskan 21. Okey, sampai ke 20 perlu menang 22-20. Okey. Kalau tidak, permainan akan diteruskan hingga 29-29 maksima. Ni mungkin ramai tak tahu. Sehingga 29-29. Sebab bila sampai 29 ni, macam mana nak tentukan pemenang? Pemain ataupun pasangan kalau beregu lah yang mencapai mata ke-30 dikira sebagai pemenang. Jadi tak terpakailah 2 mata diperlukan untuk menang ni. Ini in case dah sampai mata ke-20. Okey. Boleh semua tahu dah ni. Okey, dan acara persorangan, jika pemain mendapat mata genap, servis dilakukan di sebelah kanan ke langgang pemain dan sebaliknya. Okey, so kita akan tengok lagi videonya. Okey. Dalam acara beregu, jika mata genap, pemain sebelah kanan akan membuat servis dan sebaliknya. Nampak pening sikit sebab tak ada praktikal. Kan? Yang main badminton dia tahulah. Yang ni biasanya kalau awak tak biasa main badminton jadi pening. Aku duduk sebelah mana? Kanan ke kiri? Ini antara peraturan dia lah. Okey, ini dia. Ini maksudnya kalau mata genap sebelah kanan, dia akan serve ke sebelah kanan juga. Kalau mata genap. Kalau mata ganjil di sebelah kiri. Okey. Dan acara persoalan jika persoalan mata genap servis ke sebelah kanan. Ini samalah tadi. Dalam acara beregu jika mata genap, pemain sebelah kanan akan buat servis. Ayat yang sama cuma sekarang ada grafik. Okey, jadi ini antara law terbaru. Dulu tak macam ni. Dulu sebelum diperkenalkan mata 21 ni, dulu bermain 15 mata sahaja.
Cikgu tak pasti awak ni zaman awak sempat tak tengok zaman 15 mata. Ada tak? Sempat tak? Rasa macam tak sempat lah zaman kamu semua ni. Sekarang dah 21 mata. Okey. Okey, cara memegang raket. Kejap lagi kita tengok dalam bentuk video pula. Ini antara asas yang selalunya pelajar-pelajar kalau cikgu tengok lah yang main badminton di sekolah tu, dia salah pegang. Okay. So yang sepatutnya dia macam ni. Okay, tengok tangan telunjuk macam mana. Ada yang genggam macam ni je. Okay, nampak tak? Ada genggam macam ni. Okay, dia sepatutnya sini. Okay, jari ni telunjuk. Okay, dia biasanya cikgu jumpa macam ni lah. Pegang macam nak pukul kawan. Macam geram sangat nak pukul kawan. Okay, so ini asas memegang yang awak patut kuasai sebelum bermain badminton. Kalau awak main badminton, pegangan salah, takkan power untuk smash, untuk backhand. So dia punya angle ni memastikan awak dapat memukul dengan kuat. Itu dia. Okay, seterusnya ini untuk backhand. Okay, untuk backhand. Okay, dia line sikit. Alright, ini kemahiran seterusnya. Tadi kemahiran asas sangat penting memegang. Ini servis. Okay, ini teknik memula servis depan ni biasanya untuk single sahaja. Tapi sekarang pun jarang dah pemain single dia ambil servis macam ni. Okay, dulu-dulu memang terutama player lelaki lah. Player perempuan masih ramai yang ambil servis depan macam ni. Okay. Oops. Ini servis. Servis depan. Forehand service. Okay. Ini ni kalau nak servis tinggi, maksudnya ke belakang. Ni biasanya dulu player single buat macam ni, servis macam ni. Sekarang biasa lebih kurang servis untuk double lah. Kebanyakan player sekarang. Ini dia. Ini namanya servis kilas. Okay, kita tengok balik tadi. Ini pukulan servis depan. Okay. Okay, ini depan. Maksudnya dia tak ke belakang ini. Shuttle tu dia tak sampai ke belakang court sangat. Dia sampai ke belakang yang macam ni. Awak nampak dia hayun tinggi ni. Yang tinggi, so shuttle akan ke belakang lah, baseline. Mana baseline? Ini dia baseline. Mana baseline? Ini dia baseline. Okay. Normally cikgu tengok single perempuan lah. Dia suka menggunakan servis tinggi ini, baseline service. Okay, so ini servis kilas. So biasanya lah kalau peringkat international atau peringkat tournament digunakan untuk oleh beregu. Tapi kalau peringkat amatur, peringkat kita masih ramai yang gunakan servis ini untuk beregu. Okay. Jadi ini biasanya untuk beregu, servis kilas namanya. Ini kena ada dia punya law dia. Raket ni tak boleh, kalau tak silap yang sekarang tak boleh lebih aras pinggang rasanya. Kalau tak silap lah. Kalau ada yang pakar kat sini masuk tournament mana-mana boleh betulkan cikgu kalau salah. Yang servis lah. Cikgu dah lupa sebab bukannya selalu join sangat pertandingan. Kalau join pun peringkat amatur je lah. Jarang dinilai servis. Tapi biasa ramai yang silap kat servis ni lah. Fault kesalahan servis. Oh, jatuh raket pula. Okay. Yang ni flick pula ni dia nak tipu. Jadi kita tengok video dengan membuat pengguna tersebut ada servis rendah tapi sebaliknya ke belakang. Jadi kita tengok. Alright. Okay, lepas tu kita ada drop shot. Drop shot ni kalau tengok Chong Wei selalu guna lah. Okay, dia lompat. Dia lompat macam nak smash. Tapi dia mendarat di depan jaring saja. Itu kita panggil drop shot. Okay. Pukulan belakang. Ni belakang. Ni ada. Okay, awak tengok grafik kat sini. So satu tu sampai baseline. Okay. Lepas tu kita ada smash biasanya tengah-tengah gelanggang.
Okey, nombor 4 tu drop. Drop 45 tu depan gelanggang tu biasanya kita panggil drop. Okey. Alright, ini dia punya biasa kita sebut smash saja kan. Tapi nak sebut macam mana tadi? Pukulan smashy. Smashy. Nama dia. Kita gunakan smash kan. So istilah sebenarnya cikgu pun takut silap sebut. Smashy. Macam tu lah. Nanti cuba Google dia punya sebutan yang betul. Okay, jadi smash ni bertujuan mematikan rally dengan cepat. Rally kita dah tengok tadi kan, sampai 30 lebih pukulan tak mati-mati. Jadi cuba matikan dengan smash lah yang tajam. Okay, smash yang tajam ni ada yang sampai mencapai 200 km sejam. Pukulan smash itu betapa lajunya. Okay, menghadang ni inilah pertahanan lah. Okay, pertahanan. Okay, ni jaring net play. Okay, net play maksudnya dekat-dekat dengan jaring lah. Okay, alright, sikit lagi. Lepas tu kita tengok video. Okay, antara kesalahan dalam permainan badminton, yang ni yang cikgu tak pasti yang law sekarang ni, servis tu. Servis di atas siku ni maksudnya shuttle tu di atas siku. Okay, bukan shuttle pula, raket. Awak angkat melebihi siku. Macam tu. Okay, dan bulu tangkis dipukul 2 kali tak boleh. Bukannya takraw sampai 3 kali. Bulu tangkis hanya sekali saja. Sekali pukul, sekali balas dan begitulah seterusnya. Dan memukul bulu tangkis sebelum melepasi jaring. Okay. Pihak lawan terutama main net lah. Net tak lepas lagi tapi kawan tu dah balun dah. Batal. Menahan bulu tangkis dengan badan. Ada satu video pemain mana lah. Raket dia terjatuh. Dia pergi pukul dengan tangan. Masuk. Pengadil tak masuk. Tak nampak. Dia bagi mata. Macam-macam lah. Okey, untuk slide kita dah tengok. Untuk memahamkan lagi, kita tengok asas badminton secara video lah. Okey, ramai juga hari ni. Okay, kita share. Mana ini? Alright. Okay, kita tengok sesetengah tu ada disebut dalam slide tadi pegangan raket. Nampak? Benda sama kan? Okay, forehand grip namanya. Okay, kepentingan dia untuk memastikan setiap kemahiran dapat dilakukan dengan betul dan tepat. Seterusnya video 6 minit saja. Backhand grip tadi kita dah tengok. Okay, dia berbeza pegangannya dengan yang tadi. So, semasa nak bertukar pegangan depan dengan backhand tadi, awak kena cepat-cepat pusing raket. Servis. Kita ada tadi servis rendah, servis tinggi, servis flick yang menipu ni. Servis rendah. Alright, contoh dia. Itu dia. Servis rendah. Okay. So, nampak. Yang ini pun cerita tak pasti. Okay, kita tengok kedudukan raket. Okay, sebab sekarang ni macam ada law terbaru. Dia tak boleh lebih pusat. Ada siapa-siapa yang tahu tak yang pernah masuk tournament ke yang terbaru? Tak boleh lebih pusat. Nanti kita tengok balik lah. Saya pun lupa nak check siap-siap tadi. Okay, kita tengok balik nanti sama-sama. Cuma kita berkenalan dengan nama dia, servis rendah. So, macam juga cakap tadi, paling sesuai, banyak digunakan dalam kategori bergu untuk tournament-tournament. Peringkat amatur, masih ramai yang guna servis atas. Ini dia, high serve.
Mestinya perseorangan. Okay. Itu namanya servis tinggi. Ini yang tiga tadi. Itu tadi kan. Servis klik. Tengok betul-betul So dia macam yang ni dia ingatkan kat depan ni je. Kita tengok. So banyak digunakan dalam kategori regu So tapi dia banyak batal sebab kedudukan tangan, pergerakan tangan banyak menyebabkan batal So hanya yang betul mahir saja boleh gunakan servis ini. League service. Okey, tadi kita tengok permainan jaring ada dalam slide, kita tengok ada videonya. Di jaring, kalau macam tu dapatkan Chong Wei the Smith tu tinggi kan. So player-player hebat ni dia rendah saja atas jaring. So ini kita panggil pukulan di jaring. Seterusnya lifting itu pukulan ke belakang gelanggang. Alright, ini adalah defensif lah, dia nak bertahan dihantar ke belakang. Jadi kita ada masa untuk kontrol gelanggang. Maksudnya bila kita pukul ke belakang, kita ada masa untuk kembali ke tengah. Alright. Kalau kita perhatikan. Kalau kita perhatikan kat situ, kedudukan bulu raket Chong Wei tu, dia tak melepasi net. Kalau raket dia melepasi net, kira batal lah. Dia ambil bulu tangkis tu dah masuk di gelanggang dia dah. So itu namanya net kill. Kalau tak sabar kita boleh kena ni kat jaring. Right. Seterusnya permainan tengah gelanggang. Kita ada blocking, kita ada pukulan drive. Drive tu paras dada Kita tengok blocking tu. Jadi dia hantar ke belakang hantar kat depan supaya nanti lawan akan angkat. Bila angkat tinggi, kita pun bersedia untuk smash. Blocking. Drive ni biasa beregu lah, banyak guna drive. Drive ni dia paras-paras net macam tu. Jadi dia sampai pun dekat area dada je drive. Kalau tengok di permainan beregu, dia banyak drive. Kelemahan orang yang tinggi susah nak ambil drive. Nah, kita ada permainan belakang gelanggang, backcourt play. Ini dia pukulan lob. Belakang ke belakang. Maksudnya kita dapat bola kat belakang, kita hantar ke belakang. Itu namanya lob. So bahayanya pemain lawan nanti boleh smash. Ni drop jatuh kan. Jatuh kawasan mana? Dia sebelum tengah gelanggang. Drop. Ini antara teknik menipu lah. Tak dapat mata. Kita seolah-olah nak pukul kuat tapi kita drop saja. Ini dia smash. Messi tadi dalam slide. Cuma cikgu ni rasanya dia buat sesuatu Jadi sebenarnya boleh cecah 200 km sejam. Alright, itu dia. Kita dah tengok serba sedikit.
Jadi sekarang ada 245. Kita buat sedikit quiz. Ada apa-apa nak tanya? Kalau cikgu boleh jawab, cikgu jawab. Kalau tak boleh jawab, nanti cikgu Google dulu dan cikgu akan share dekat grup lah. Okey. Sementara itu cikgu Rubaizah dah beri link kehadiran di ruangan chat. Okey. Okey, isi kehadiran. Tadi nampak macam cikgu Halim. Azizah tadi masuk sekejap. Okey. Cikgu Azizah je masuk. Okey, boleh isi kehadiran. Kita nak mula quiz. Okey. Ini ada, cikgu Azizah ada. Alright. Ready? Stop jap. Okey, isi dulu kehadiran. Cikgu nak share quiz. Quiz ni ada sebahagiannya soalan-soalan pengetahuan am. Okey, so kita santai-santai saja kita cuba jawab. Ready? Lebih kurang 10, tak sampai 10 minit pun ni. Okey, cikgu bagi link di ruangan chat. Okey, boleh tulis nama dan kelas ya. Nama dan kelas. Okey, nama dan kelas. Jangan nama saja, jangan nama samaran. Okey, berapa ramai dah masuk? Belum ada yang masuk? Nama dan kelas. Belum. Okey, Fatin daripada 5G. Peserta pertama, pemain pertama. Fatin daripada 5G. Lagi? Okey, iya daripada 5H. Okey, dah masuk gelanggang 2 orang. Mana lagi ni? Okey, Wan 5D, Wan Atifah. Okey, makin ramai. Okey, makin ramai sekarang. 5 orang saja masuk gelanggang ni, lain takut dah. 5 orang baru ni. Okey, kita teramai. Adakah yang ada di Meet itu hilang daripada radar? Nama dan kelas. Supaya cikgu dapat tahulah. Ilham dari mana Ilham? 5A tadi kan? Okey, Ilham 5A. Sorry cikgu, terlupa nak letak kelas. Apa. So, kelas cikgu kita tahu. Ilham 5A. 8 orang baru. 8 orang. Lagi. Gelanggang masih dibuka lagi. Come on, cikgu tunggu lagi seminit. Tunggu lagi seminit. Come on, jangan takut. Jangan takut nak jawab kuis. Okay. Come on. 9 orang baru. Kita ada ramai ni. Mana yang lain ni? Okay, kita menunggu lagi. Cepat. Mana lagi? Come on. Nama saya Petri. Berapa ramai baru ni? 9. Alah. Takkan 9. Ya, ramai lah lagi. Takkan dah left dah semua. Kita baru ada 9. Kita ada Ilham, Asif, Hani, Ika 5F, Fatin 5G, Iyad 5H, Wan Atifah 5D, Zahira 5A, Afrin 5A. Yang lain ke mana? Ada 9 orang saja.
Okey, lupa nak share. Baru ada 9 ni. Cepat. Baru 9. Yang lain tak nak masuk. Okey, tak apa. Kita tunggu habis kelas nanti. Okey. Ready ya? Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Okey, Zahira. Campas pula dengan suara tadi. Okey, Zahira. Oh, tak mana Zahira hilang dah. Okey, Hasif nampaknya mendahului di tangga pertama dengan kiraan mata 970. Okey, Afrina nampaknya smash yang laju telah mengangkat beliau ke tangga pertama dengan kiraan 170 mata. Okey, Ilham jumping smash kat situ memintas. Okey, Afrina dia buat service flick tadi, terus melonjak ke tangga yang pertama. Okey, Iyad kepada 5H. Nampaknya Iyad telah di smash oleh Afrina. Okey, mana lagi? Iyad nampaknya kembali mendahului. Okey, dirampas kembali oleh Afrina. Nampaknya pertarungan sangat sengit ya. Okey, itu dia Heidi Camilia merasai lama pertama sekejap. Iyad nampaknya mendahului. Iyad main badminton ni. Okey, Afrina nampaknya sengit tadi. Afrina dan juga Iyad. Permainan rally yang panjang antara Afrina, Iyad dan Lailai. Okey, Ika 5F nampaknya tersangkut ke situ. Tali raket putus agaknya. Okey, nampaknya Afrina masih lagi mendahului. Come on. Okey, nampaknya masih lagi Afrina mendahului, diikuti oleh Iyad, diikuti oleh Ilham daripada 5A. Okey, itu dia Ilham jumping smash untuk merampas tempat yang pertama, diikuti oleh Afrina jatuh di tangga kedua. Okey, Iyad masih lagi mengekalkan momentum untuk top 3 ya. Come on Iyad, wakil daripada 5H. Bangga Cikgu Rubaizah nanti. Okey. Okey, nampaknya Iyad Iyad melompat tinggi dan smash menjunam ke gelanggang lawan. Okey, diikuti oleh Afrina daripada 5A. Okey, Afrina nampaknya mengambil servis daripada Iyad dan seterusnya mendahului dengan 8760 mata. Okey, kita tengok soalan sikit. Okey, kelengkapan. Ada juga yang salah kelengkapan. Okey, bagaimana sistem itu boleh dimainkan? Ada yang salah juga. Ya, mana ni? Okey. Right. Santai saja, siapakah yang sedang menang? Okey, itu dia. Ia memimpin perlawanan hampir ke mata penentas, mata penamat. Hampir ke mata penamat. Adakah ia daripada 5J dapat menjuarai permainan kita pada hari ini? Come on. Okey, masih lagi Iyad di tangga yang pertama, Afrina di tangga yang kedua, diikuti oleh Hasif. Hasif nampak tiba-tiba muncul Hasif. Alright, ini kamera dia. Okey, sekarang dah 253. Kita tunggu semua jawab lah. Tunggu semua jawab. 10 orang player ada sekarang. Tahniah yang berani masuk ke gelanggang kita pada hari ini. Okey, nampaknya Iyad hampir menamatkan perlawanan kita pada hari ini, tetapi siapa-siapa saja boleh memotong Iyad ya. Iyad dan Afrina telah selesai menjawab. Okey, itu
Hani Kamila telah meminta Afina yang telah selesai tadi. Jadi kat sini bukan siapa siap dulu dia menang. So, siapa yang dapat jawab betul banyak. Adakah Hani Kamila daripada 5A dapat meminta sekian? Adakah boleh? Itu dia, nampaknya Hani Kamila mengeluarkan smash-nya yang paling dah minta sekian ya. Okey, siapa lagi dapat memotong kelompok 3 teratas? Okey, Ika nampaknya ada masalah dengan raket beliau ya. Ika 5F, tak apa, nanti cuba lagi juga akan share link quiz ni. Okey, Ilham hampir menamatkan permainan. Zahira Nurin Aisyah nampaknya sangkut di jaring. Zahira Nurin Aisyah, sila kembali ke perlawanan. Okey, kita tunggu sampai Wan Atifah habiskanlah. Nampak Zahira dan juga Nurin tersangkut ni. Okey, itu dia. Alright, jadi siapa yang menang tadi? Okey, tahniah kepada Hani Kamila, tempat yang pertama diikuti oleh Iyad dan juga Ilham. Okey, tepuk tangan juga kepada semua yang lain. Okey, cuma ada kat situ tersangkut di pertengahan soalan, pertengahan permainan. Okey, kita tengok sedikit sebelum 5 minit lagi. Okey, kita pergi dengan sepintas lalu lah. Ada yang salah juga ni. Berikut adalah kelompok yang perlu ada untuk sukan badminton kecuali yang pertama sebelah kiri tu apa kelas? Kiri tadi apa tu? Tenis punya raket cikgu. Raket tenis. Tenis ataupun squash. Kalau squash macam mana cikgu pun dah tak pasti. Tapi yang pastinya bukan badminton, bukan raket badminton. Okay. Ini rasanya tenis lebih kepada tenis. Okay. Tergelak pula cikgu. Bagaimana sukan badminton boleh dimainkan? Okay. So semua ada semua jawapan betul. Bagaimana anda memenuhi satu set perlawanan badminton? Menjadi yang pertama ada dalam slide tadi kan. Mendapatkan 21 mata. 11 mata ni zaman bila ni? Kalau 11 dapat 11 mata dia akan tukar gelanggang. Okey, yang pertama mendapatkan 20. 20 belum tamat lagi. Okey, nampaknya ada juga yang salah kat sini. Tak apa, kita belajar kan. Cara untuk mendapatkan mata, so mestilah menjatuhkan bulu tangkis. Menjatuhkan tu dengan raket lah. Bukan pergi campak dengan tangan. Membuat pukulan smash ke gelanggang lawan. Kalau smash orang tu angkat, macam mana nak mati bola. Okey, so jawapan yang betul menjatuhkan bulu tangkis di gelanggang lawan. Okey, jadi ini pukulan junam. Tak nampak menjunam pun ni. Jadi ini adalah servis. Apa nama servis ni? Kita ada 3 jenis servis tadi. Siapa ingat? Siapa Tangkis. ingat? Servis? Servis apa? Servis apa? Tangkis. Tak tahu. Servis kilas namanya. Gila. Kilas. Okay, tak apa. Cuba ayam. Okey, jadi ini biasanya untuk beregu kan. Servis kilas. Apakah yang berlaku dengan bulu tangkis mendarat di atas garisan? Okey, garisan maksudnya atas line lah. Jadi dikira sebagai masuk. Perlawanan perlu diulang semula, dikira sebagai keluar tidak benar. Okey, kalau atas garisan dikira masuk. Apakah yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang tu pemain badminton? Memukul bulu tangkis keluar daripada kawasan permainan, betul. Memukul bulu tangkis 2 kali, okey, betul. Tidak boleh menyentuh jaring menggunakan raket, betul. Okey, memukul bulu tangkis ke jaring, betul. Semua betul. Ya. Okey, ini isyarat, ni nampak ni jaring kita kan. Jadi yang mana sepatutnya kalau jatuh di kawasan ni luar gelanggang. Jadi ada yang menjawab macam tu. Jadi at least kita belajar ini. Yang ni tak ada pun belajar tadi kan. Yang ni siapa tengok badminton tahulah. Ini tadi yang masuk. Ini out, keluar. Okey.
Apabila bulu tangkis dipukul dah 259 dipukul ke hadapan okey dengan sebagai rally. Kita dah tengok yang mula-mula tadi video pertama rally, ada rally yang panjang lebar tadi. Okey, alhamdulillah ada yang ingat 66.1 meter. Okey. Jenis kemahiran terdapat sukan badminton, servis, pukulan lala, mengumpan, smashi, mengumpan. Okey, mengumpan tak ada badminton. Okey. Permainan yang berasakan dengan teknologi sebagai beregu. Okey. Dia sepatutnya merujuk kepada gambar. Okey. Sepatutnya merujuk kepada gambar. Permainan ini yang dijalankan secara berpasangan dikenali. Jawapan dia beregu campuran lelaki dan perempuan. Itu mixed double kita lah. Siapakah jago badminton Malaysia? Nasib baiklah semua kenal. Okey. Sekejap, ni bukan Lizija. Jaga badminton Malaysia. Kira Lizija tu. Okay, soalan salah ni. Lob menjatuh bola tangkis ke garisan belakang. Tadi kita dah tengok video Smash sebagai pukulan. Pukulan bergaya. Pukulan bergaya, siapa jawab tu? Maut pukulan maut. Okay, so ini teknik handling. Jadi ni adalah untuk forehand, untuk ambil hadapan. Kalau backhand lain pula. Okey, ini dia untuk backhand. So gambar tak apa jelas kat situ. Okey. Kalau dalam handphone ataupun laptop tadi mungkin nampak lah. Okey, sikit. Okey, jadi ini smash, Chong Wei. Okey, ini bulu tangkis dulu dikenali sebagai bulu tangkis. Bukan kategori yang betul. Ini percampuran. Bukan bergu campur kan, bergu campuran. Okey, betul. Kiraan yang terkini 21 masih ada ke? Tak ada, yang salah. Okey. Alright, kita ada BWF. Cikgu sebut awal-awal tadi WBF, patut rasa macam pelik BWF, Badminton World Federation. Okey. Awal-awal tadi IBF. Sekarang BWF. So sorry, awal-awal tadi silap sebut WBF, tak silap. Okey, nama main badminton Malaysia kecuali okey, betul. Cikgu tak kenal siapa Cho Tin Chin tu Okey, yang dunia pula Michael Jordan adalah pemain basketball Taufik Hidayat daripada Indonesia. Okey, habis sudah. Tahniah. Okey, so lengkap ngam-ngam 1 minit. Okey? Ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, harap-harap kita dapatlah. Yang tak tahu tu boleh tahu. Yang tahu makin tahu. Kalau ada salah silap tu boleh betulkan. Sama-sama betulkan sebab benda-benda ni di luar kemahiran kita lah. Cikgu pun tahu sikit-sikit boleh lah. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-insana illa alladziina amanu. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Rubaiza. Terima kasih. Cikgu Azizah pun ada. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. lagi. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, selesai sudah. Okey, terima kasih semua. Siapa ada lagi tu? Anis. Terima kasih semua. Okey, terima kasih. Okey, assalamualaikum. Wan ada cikgu suruh tanya. Boleh buat lagi Wan pakai apa tu? Apa nama benda alah ni? Android. Sound card. Android. Oh, sound card. Sound card. Murah je. Tak sampai Ke dia RM50. sekali beli ke dengan Wan punya ni? Ni dia kalau satu set ni dia cecah 100 juga lah. Tapi untuk bunyi-bunyi ni tak perlu pun sebenarnya ni. Ni kalau nak berkaraoke lah. Apa nama dia? Sound card. Ada permintaan boleh lah share. Tengah goda-goda lagi ni.
Oh, Soundcard nama dia. Angkat macam-macam Okey. nama dia. Nanti Wan share lah Wan. Okey, menarik ni. Share kena buat ladak pula. Tak berapa mahir lagi. Share YouTube je. Wan buat YouTube, Wan share kat kita orang. Okay, terima kasih Wan. Menarik. Alright. Okay. Budak pun ramai. Terima kasih Wan. Terima Terima kasih kasih. Wan. Okay. Nanti kehadiran lepas ni Terima kasih. Alright. Okay. Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Yang kecil.